Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan gurindam beberapa petua hidup karya Zakbar. Kalau anda perhatikan, gurindam beberapa petua hidup ini mempunyai 7 bahagian, iaitu bahagian pertama fikir dan kata, bahagian kedua silang sengketa, seterusnya ilmu, dunia pergaulan, sifat-sifat yang baik, perbuatan yang baik dan sifat-sifat yang jahat. Baiklah, permulaannya cikgu akan terangkan tentang tema untuk gurindam beberapa petua hidup ini. Temanya ialah nilai-nilai murni untuk panduan dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya, pada bahagian fikir dan kata terdapat 3 bahagian, iaitu maafkan cikgu, ada 4 bahagian ya. Iaitu yang pertama, kurang fikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Maksudnya di sini ialah sebarang tindakan yang tidak difikirkan dengan teliti secara mendalam pasti akan memberi masalah kepada kita. Contohnya, kemungkinan akan menyebabkan kita sesat daripada kebenaran. Baiklah, seterusnya pada bahagian fikir dan kata ini juga terdapat maklumat berkaitan dengan fikir dahulu sebelum berkata supaya terelak silang sengketa. Okey, untuk makluman anda, silang sengketa itu merujuk kepada tidak sependapat, tidak sehaluan atau tidak sependapat. Dan maksud baris ini merujuk kepada berfikir dahulu buruk dan baik sebelum kita melafazkan atau bertutur atau berbicara, supaya terhindar daripada pertikaian dan pendapat yang kita kemukakan. Baiklah, seterusnya juga merujuk kepada perkataan yang tajam jika dilepas ibarat beringin, racun dan upas. Untuk makluman kamu, ibarat beringin, racun dan upas ini merujuk kepada sejenis tumbuh-tumbuhan sebenarnya. Dan tumbuh-tumbuhan ini sangat berbahaya sebenarnya untuk kita dan dia akan memudaratkan kesihatan jika kita termakan ataupun sebagainya lah. Jadi maksud keseluruhan baris ini ialah merujuk kepada jangan kita mudah berbicara dengan kata-kata yang menyakitkan hati, kerana kata-kata tersebut ibarat racun yang dapat membahayakan diri seseorang dan juga melukakan diri seseorang. Okey, seterusnya dalam fikir dan kata juga terdapat pada baris yang terakhir, iaitu kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Maksudnya di sini ialah kita akan menerima mudarat ataupun masalah jika kita terlalu suka berkata-kata dengan perkataan yang kasar, kata-kata yang kesat dan boleh menyakitkan hati orang lain. Baiklah, cikgu teruskan dengan bahagian yang kedua, iaitu merujuk kepada silang sengketa. Okey, untuk makluman anda, silang sengketa ni merujuk kepada situasi apabila kita tidak mempunyai persefahaman dengan pihak yang lain, dengan orang lain. Jadi, di situ ada 2 baris. Yang pertama tu merujuk kepada siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Maksudnya kalau kita ni suka sangat berdebat, tidak bersetuju dengan pendapat orang lain, biasanya kita akan menghadapi masalah. Bukan saja dengan diri kita sendiri, bahkan kita juga akan menghadapi masalah dengan orang lain. Dan pastinya kita tidak mempunyai ketenangan dalam jiwa kita. Okey, untuk bahagian silang sengketa juga ada baris yang ke-3 dan ke-4 itu merujuk kepada silang selisih. Jangan dicari. Jika tersua, janganlah lari. Maksudnya di sini silang selisih merujuk pada sekiranya kita berlaku ketidaksefahaman atau berlaku persengketaan, tidak sehaluan dengan orang lain, jangan kita jadikan orang itu sebagai musuh. Bahkan kita sepatutnya mencari jalan penyelesaian. Selesaikan persengketaan itu sama ada secara bersemuka, secara berbagai cara yang lebih rasional, yang lebih terbaiklah, jalan penyelesaian yang terbaik. Okey, baiklah, seterusnya pada bahagian ilmu terbahagi kepada 4 baris, iaitu yang pertama, jikalau ilmu tiada sempurna, tiada ia berapa berguna. Maksudnya di sini ialah jika kita menuntut ilmu tetapi ilmu yang mungkin tidak mendatangkan manfaat, bukan sahaja untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain. Memang ilmu yang kita tuntut itu tidak mendatangkan apa-apa faedah, bahkan kepada diri kita juga kepada orang lain.
Okey, jelas? Seterusnya baris yang ketiga dan keempat merujuk kepada ilmu kepandaian boleh dikejar asal mahu rajin belajar. Maksudnya apabila kita menuntut ilmu, kita boleh menuntut apa saja ilmu. Tetapi dengan satu syarat, iaitu yang pertama, ilmu itu mestilah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu ini akan anda boleh kuasai jika anda rajin sebenarnya. Okey, kalau kita rajin menuntut ilmu, tidak ada alasan kita tidak dapat menguasainya. Okey, baiklah, seterusnya pada bahagian yang seterusnya iaitu dunia pergaulan. Okey, dunia ini taman pergaulan. Hendaklah pilih sahabat dan taulan. Okey, taulan itu sama dengan rakan ataupun kawan. Okey, dunia yang dihuni umpama sebuah tempat yang indah. Ini adalah untuk kita saling berkenalan dengan semua manusia. Tidak mengira warna kulit, bangsa, agama, semua kita boleh berkenalan. Kita boleh berhubung dari segi silaturahim. Okay? Kita boleh saling mengenali. Namun, kita perlu berhati-hati dalam memilih rakan tersebut. Baiklah, seterusnya pada bahagian yang dunia pergaulan juga, kita dapat lihat manusia dikenal sifat budinya dengan dilihat siapa kawannya. Ini sangat jelas. Okey, selalu cikgu sebut, siapa anda, lihat kawan anda. Siapa anda, apa yang anda makan. Beginilah maksud baris ini. Kelakuan dan budi bahasa seorang dapat dikenal melalui siapa kawan yang anda rapat. Okey, sebab pergaulan kawan-kawan itu mempengaruhi diri anda. Baiklah, seterusnya pada bahagian yang dunia pergaulan juga merujuk kepada burung yang sama corak dan bulu selalu berkumpul ke hilir ke hulu. Ini jelas. Anda akan memilih kawan anda yang sama, sehati sejiwa dengan anda, yang boleh anda fahami suka duka, senang dan susah mereka. Jadi manusia yang sama perlakuan dan sikap akan sentiasa bersama-sama kita ke mana-mana sahaja. Baiklah, seterusnya bahagian yang seterusnya sifat-sifat yang baik. Okay, untuk sifat-sifat yang baik ini terdapat 6 baris, iaitu baris yang pertama, jikalau kamu bersifat budiman. Budiman ni baik hati, berbudi, dipandang sebagai bunga di taman. Maksudnya bunga di taman sesuatu yang indah. Bermaksud jika kita seorang yang berbudi bahasa, kita akan sentiasa disukai oleh orang lain, oleh masyarakat. Ke mana saja kita pergi, kita akan menjadi orang yang paling digemari oleh orang lain, disenangi. Okey, baiklah, seterusnya baris yang ketiga dan keempat merujuk kepada jikalau kamu bersifat dermawan, segala orang dapat kau tawan. Maksudnya dermawan, orang yang suka menderma. Okey, sekiranya kita seorang yang suka bersedekah, okey, sudah pasti ramai orang akan suka, bangga, kagum dengan kita. Okey, seterusnya kita dapat lihat pada baris yang berikutnya, iaitu merujuk kepada jikalau kamu bersifat pemurah, segala manusia datang menyerah. Maksudnya jika kita pemurah ni mudah memberi apa saja, memberi pandangan, memberi cadangan, memberi harta benda dan sebagainya. Okay, sekiranya kita seorang yang murah hati, pasti ramai yang mahu mendekatkan diri kepada kita, suka menolong orang lain. Memang kita akan menjadi maksudnya akan digemari atau disukai atau disenangi oleh orang lain. Baiklah, seterusnya pada bahagian yang seterusnya, perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini merujuk kepada barang siapa berbuat jasa, mulia namanya segenap masa. Maksudnya kalau kita sentiasa berbuat jasa, jasanya apa? Apa sahaja perkara-perkara yang baik yang kita lakukan. Maksudnya orang yang berjasa dan berbakti pasti akan dikenang dan disebut-sebut sepanjang masa. Itu sangat jelas, ya. Peribahasa ada mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Baiklah, seterusnya pada bahagian perbuatan yang baik ini, baris yang ketiga dan keempat merujuk pada menolong sesama wajib dan perlu, tetapi tolonglah dirimu dahulu. Maksudnya, tolonglah dirimu dahulu ini, kita memang digalakkan membantu orang lain. Tetapi kita perlu, yang paling penting, kita perlu memimpin, membetulkan diri kita dahulu. Dan selalu cikgu ingatkan, jangan lihat kelemahan orang, lihat diri kelemahan kita dahulu, baru kita lihat kebaikan orang. Kelemahan orang jangan kita
cuba nak perbetulkan. Cuma kita dalam konteks nasihat, ya. Tu sepatutnya kita lakukan. Jadi jelas. Okey, bantu-membantu sama manusia memang satu kewajipan. Tetapi kita perlu berusaha untuk berkelakuan baik terlebih dahulu sebelum kita menasihati orang lain, sebelum kita membantu orang lain. Okey, baiklah, seterusnya pada bahagian sifat-sifat yang terakhir, iaitu sifat-sifat yang jahat. Okey, sifat-sifat jahat ni dia letak di bahagian bawah sekali. Okey, kalau kita dapat lihat, sifat-sifat jahat ni memang merupakan perkara yang tak digemari oleh semua orang. Jadi kalau kita lihat gurindam ini memaparkan kebaikan yang banyak. Sifat jahat hanya sebahagian sahaja. Okey, telunjuk lurus. Telunjuk ni ialah jari. Jari yang sebelah ibu jari kamu tu. Jari tangan tu. Okey, telunjuk lurus kelengking. Jari yang kecil, yang paling kecil pada jari kamu. Okey, telunjuk lurus kelengking berkait. Biasa kalau kita buat telunjuk, kelengking kita ni akan bengkok, betul? Jadi telunjuk lurus kelengking berkait. Hati sesama menjadi pahit. Maksudnya orang yang berpura-pura baik tetapi hatinya penuh dengan kejahatan, suka hasad dengki pada orang lain. Baiklah, seterusnya yang terakhir merujuk kepada barang siapa berbuat khianat, Tuhan kelak memberi laknat. Okey, khianat ni dengki, hasad. Okey, manakala laknat pula merujuk kepada balasan oleh Tuhan. Balasan yang akan Tuhan timpakan pada orang yang suka mempunyai sifat dengki kepada orang lain. Baiklah, sesiapa yang berbuat anaya ni kejahatan, ya, kepada orang lain akan mendapat kemurkaan. Maksudnya Tuhan marah dan akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatannya daripada Tuhan. Baiklah, untuk slide-slide berikutnya, cikgu paparkan persoalan, cikgu paparkan nilai. Cikgu harap semua pelajar dapat melihat slide yang cikgu paparkan ini. Dari segi persoalan nilai tu, cikgu yakin anda semua memang sangat arif. Baiklah, jika ada sebarang masalah, anda boleh mesej cikgu ataupun kita boleh Google Meet untuk memahami berkaitan dengan gurindam, beberapa petua hidup karya Zakbar. Sekian saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.